Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan presentation ini, saya berdoa semoga kita semua selamat dan semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT di atas apa yang terjadi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan kerja kumpulan iaitu campur tangan British di Perak. Okey, sebelum saya memulakan presentation ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Syafiq bin Muhammad Syafi'i, Muhammad Al-Falah bin Wazir, Siti Radiah binti Zakaria, Nur Hayati binti Rosli, Nur Azura Hazirah binti Mak Saleh, Nur Hafizah binti Hasnan. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Radiah binti Zakaria dan saya akan membentangkan Perjanjian Pangku 1874. Sebelum itu, saya ingin menerangkan tentang bilanya perjanjian ini dibuat. Perjanjian di tanah Melayu telah dimeterai sejak zaman penjajahan lagi. Namun begitu, kebanyakan perjanjian tersebut telah dimeterai antara zaman penjajah Eropah lagi. Perjanjian Pangku telah dimeterai pada 20 Januari 1874 bertempat di atas kapal HMS Pluto iaitu Raja Muda Abdullah bersama-sama dengan para pembesar yang menyokong baginda menandatangani perjanjian Pangku di hadapan Gubernur negeri-negeri Selat. Pada masa ini, ada sesuatu kesilapan yang dilakukan oleh Raja Abdullah ibni Sultan Jaafar, tetapi hanya disedari setelah semuanya ditandatangani. Menerusi perjanjian Pangku ini, British mula memasuki bidang pentadbiran negeri Perak dan seterusnya negeri-negeri Melayu yang lain seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. Simboliknya, perjanjian Pangku ini sebenarnya tidak lebih merupakan salah satu kuasa yang digunakan oleh pihak British untuk menguasai negeri Perak demi kepentingan ekonomi, politik dan sosialnya. Okey, kita melihat apa yang terkandung dalam perjanjian Pangku pada tahun 1874 yang telah ditandatangani oleh Raja Muda Abdullah. Dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan bahawa Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Seterusnya, Raja Bendahara Ismail yakni pemangku Sultan dibenarkan memakai gelaran Sultan Mudan dan menerima pencen serta sebuah daerah kecil diserahkan kepadanya pada ketika itu. Seterusnya, dalam perjanjian itu juga menyatakan semua pembesar yang dilantik semasa pemerintahan Raja Ismail dahulu diiktiraf. Kemudian, kuasa yang diberikan kepada orang kaya menteri dilarut oleh almarhum Sultan disahkan ketika itu. Semua pendapatan yang dikutip dan semua pelantikan adalah dibuat atas nama Sultan semasa perjanjian Pangku itu ditandatangani. Okey, seterusnya Sultan harus menerima dan menyediakan kediaman yang sesuai untuk pegawai British yang bergelar residen yang diiktiraf di istana dan nasihatnya hendaklah diminta dan diikuti dalam semua perkara yang menyentuh agama dan adat istiadat Melayu. Pada masa itu juga, Gubernur Larut hendaklah didampingkan sebagai penolong residen seorang pegawai British yang bertindak di bawah residen Perak dengan kuasa yang sama tertakluk kepada residen itu. Kemudian, kos bagi residen-residen ini serta kaki tangan lain adalah ditentukan oleh kerajaan negeri Selat dan ditanggung oleh pendapatan kerajaan Perak. Kemudian, pendapatan bagi Sultan, bendahara, menteri dan pegawai-pegawai lain adalah dibayar melalui pendapatan negeri Perak. Seterusnya, pungutan dan kawalan semua pendapatan dan pentadbiran negeri ini ditadbir di bawah nasihat residen-residen ini. Seterusnya, sempadan Pulau Dinding dan Pulau Pangku yang diserah kepada Inggeris dipindah semula, iaitu dari Bukit Singgari menyusul pantai ke Pulau Katar di bahagian barat. Pulau Katar ini
diberi nama sebagai Pulau Katak, dan dari Pulau Katak menuju timur laut sejauh 5 batu, kemudian ke utara dan ke Bukit Sigari, serta sempadan di Sungai Krian juga ditetapkan bagi memulihkan keadaan kacau bilau di Perak dan menegakkan keamanan serta menyelesaikan puak-puak yang berpecah dalam negeri Perak. Maka Residen British bertanggungjawab melakukan termasuk menguasai lumbung-lumbung dan mengambil alih jentera-jentera dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali perjanjian Pangkor ini menyatakan bahawa Menteri Larut mengakui berhutang kepada Kerajaan Negeri Selat terhadap pembayaran cas dan pembelanjaan menjalankan penyiasatan dan usaha menyelamatkan negeri Perak serta keselamatan perdagangan. Sekian daripada saya, Siti Radiah binti Zakaria. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah binti Asnan dan saya akan membentangkan tentang faktor termeterainya Perjanjian Pangkor 1874. Yang pertama ialah pentelingkahan antara kaum di Perak. Terdapatnya British melibatkan campur tangan dengan menggunakan alasan yang kukuh dan munasabah kerana terikatnya dengan kesetiaan bagi melindungi Perak dan membantu raja-raja dalam hal pentadbiran di Perak. Alasan ini telah menjadikan British seoleh-oleh berkuasa dalam tindakan ketika berada di Perak. Kita juga telah lihat British melantik Raja Muda Abdullah sebagai Sultan Perak. Pada masa yang sama, British telah memecat Raja Ismail yang menjadi Sultan pada masa itu. Seterusnya, hak kepada British Resident untuk menguasai lombong dan ambil alih jentera, biji timah, kononnya bagi membolehkan kacau bilau yang berlaku di Larut antara puak-puak Cina. Orang Cina yang tidak mahu menteri Larut perintah mereka lagi, lebih percayakan orang Barat ataupun British untuk memimpin mereka. Hal ini telah menyebabkan campur tangan British dengan faktor termeterainya Perjanjian Pangkor 1874. Kedua, pihak British ingin menguasai pemerintahan Perak dan British telah perangkap Sultan Abdullah untuk menerima sistem residen British dan peraturan yang baru yang kebanyakannya bercanggah antara tradisi dan istiadat Melayu sebelumnya. Selain itu, kuasa Sultan juga telah tergugat, iaitu perbankan cukai dan lain-lain dilakukan juga bukanlah oleh orang mereka, tetapi oleh orang British dan pegawai-pegawai yang diarahkan sahaja. Yang terakhir sekali, faktor termeterainya Perjanjian Pangkor 1874 ialah mengawal keuntungan di Perak. Sumber alam yang luas di Perak menjadikan British memasuki campur tangan kerana mereka memerlukan sumber-sumber alam yang terdapat di Perak, terutamanya biji timah. J.W. Beach dikehendaki semua cukai dikutip oleh pegawai kerajaan negeri atau pegawai Eropah sahaja. Dengan itu, orang Perak wajib patuh kepada arahannya. Ia bertujuan untuk membaik pulih kewangan hutang negeri dan bayar gaji pegawai-pegawai termasuk juga gaji residen. British juga mengarahkan pada setiap yang mengingkari peraturan tersebut akan dikenakan hukuman seperti yang kita dapat lihat pada peristiwa pertengahan Disember. Pada ketika itu, British telah membakar rumah Raja Ngah kerana mengutip cukai, pelombong dan juga tidak menurut perintah yang baru yang dikuatkuasakan itu. Assalamualaikum, saya Nur Azura Hazira binti Masalih ingin membentangkan kesan termeterainya Perjanjian Pangkor 1874 terhadap politik.
Pertama, campur tangan pemerintahan kepada sistem residen, iaitu kurun ke-19 dianggap sebagai isu yang menarik kerana Perak merupakan negeri Melayu pertama yang menerima campur tangan British secara langsung. Poin kedua, secara tidak langsung telah menyebabkan sejarah dan perkembangan politik di kurun ke-19 menjadi antara salah satu topik sejarah. Poin yang ketiga, antara tahun 1871 hingga 1876 berlaku suatu peristiwa yang diperlihatkan sebagai konflik perebutan tata antara Raja-Raja Melayu Perak sehingga mendorong kepada kestabilan politik dan campur tangan asing dalam negeri tersebut. Poin yang keempat, semua pentadbiran negeri termasuk pungutan dan kawalan cukai akan dijalankan di atas nama Sultan tetapi disusun dan diatur menurut residen. Poin yang kelima, melalui sistem ini, pihak British berkuasa ke atas negeri-negeri Melayu tanpa menanggung bebanan belanja tambahan dan tanggungjawab sepenuhnya. Poin terakhir, perubahan politik melalui pentadbiran British bertujuan mewujudkan keamanan dan ketenteraman demi menjamin keutuhan dan kelancaran pentadbirannya. 2. Wujud kekelbagaian dalam sistem pentadbiran. Poin yang pertama, sebuah majlis mesyuarat negeri telah dibentuk di bawah perlembagaan sistem residen iaitu tahun 1887 Seng Hun Lau membentuk majlis mesyuarat negeri di Perak dan Selangor. Poin yang kedua, fungsi majlis ini sebagai pandan penasihat sultan merangka perlembagaan negeri, mengubah dan meluluskan undang-undang dan lain-lain. Poin yang ketiga, setiap negeri dibahagikan kepada daerah-daerah tertentu yang diketuai oleh pemungut cukai. Poin yang keempat, beberapa jambatan kerajaan British diwujudkan, Mahkamah British juga diwujudkan dan diketuai oleh pegawai daerah bagi mengadili semua masalah. Poin yang kelima, setiap daerah dibahagikan kepada beberapa unit pentadbiran yang lebih kecil dikenali mukim yang diketuai oleh seorang penghulu dan peringkat paling bawah ialah kampung diketuai ketua kampung. Poin terakhir, setiap pentadbiran di negeri-negeri Melayu yang bercorak tradisional telah digantikan dengan sistem birokrasi barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Falah bin Wazir. Saya akan teruskan presentation kesan termeterainya Perjanjian Pangkos 1874 terhadap ekonomi. First, kutipan cukai. Kutipan cukai dapat dilihat dalam fasa 8 dan 10 dalam surat perjanjian. Kutipan cukai British itu dapat dibuat dalam fasa 8 dan 10 dalam surat perjanjian. Second, British tidak akan menguasai Perak jika tidak mempunyai sumber alam yang amat diperlukan dalam sektor ekonomi British khasnya biji timah. Pihak British tidak akan menguasai Perak bila mana dekat Perak tidak ada biji timah, khasnya biji timah. Third, isi perjanjian versi Melayu. Kutipan cukai tidak lagi boleh pembesar Melayu tempatan. Keempat, British mengkehendaki semua cukai dikutip oleh pegawai kerajaan negeri atau pegawai Eropah. Cukai yang British kenakan ini hanya boleh dikutip oleh pegawai kerajaan negeri atau pegawai Eropah sahaja. Poin yang kedua. Pengenalan cukai baharu. British mula memperkenalkan cukai tambahan kepada orang Melayu iaitu cukai kelamin. Yang kedua, barang yang dibawa masuk dan dibawa keluar juga dikenakan cukai sebanyak 10% daripada arangan yang dimiliki. Third, perlombongan. Ini antara kesan dia lah. Kaum India dibawa masuk bagi mengerjakan lombong biji timah. Lombongan ni kaum India dibawa masuk dan untuk mengerjakan lombong biji timah.
Yang kedua, pada abad ke-19 berlaku kejatuhan harga timah yang akhirnya menyebabkan masalah kekurangan imigran Cina. Pemimpin-pemimpin Cina ini turut menyetujui aturan mengenai bekalan air ke Lombok. Pemimpin Cina ni turut dia setuju dengan aturan bekalan air Lombok itu. Okay, poin yang keempat. British telah memperkenalkan tanaman baru seperti tanaman getah dan kelapa sawit pada tahun 1900 hingga tahun 1401. Henry N. Ridley dilantik sebagai pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Perusahaan getah menjadi perusahaan yang penting di tanah Melayu. Perusahaan getah menjadi penting di tanah Melayu pada tahun itu. Menjelang tahun 1900, getah telah ditanam hampir keseluruhan tanah Melayu. Okey, yang kelima. Perubahan ekonomi. Pelaksanaan sistem residen juga membawa perubahan dan kemajuan dalam aspek ekonomi dan negeri-negeri Melayu. Pelaksanaan sistem residen juga membawa perubahan. Pelaksanaan sistem residen ni dan kemajuan dalam aspek ekonomi negara-negara Melayu. Residen mewujudkan satu sistem pungutan cukai dan hasil dalam negeri. Pada tahun 1890, W.E. Maxwell, residen British di Selangor, telah memperkenalkan peraturan tanah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati binti Rosli. Seterusnya, saya akan membentangkan slide berkenaan kesan termeterainya Perjanjian Pangkor 1874 terhadap sosial. Yang pertama, perubahan dan kemudahan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur biasanya dibangunkan di kawasan-kawasan perlombongan dan persekitarannya. Antara infrastruktur yang disediakan oleh pihak British untuk kesenangan bersama ialah pembinaan jalan raya, hospital dan landasan kereta api. Jalan raya merupakan sistem perhubungan terawal yang dibina oleh pihak British. Jalan raya yang dibina ini sebenarnya menghubungkan kawasan-kawasan yang menuju ke kawasan-kawasan perlombongan dan juga perladangan. Selain itu, pada tahun 1885, landasan kereta api yang pertama telah dibuka di Larut antara Port-Well, Kuala Sepetang dan juga Taiping. Pada tahun 1910, Ipoh dan Teluk Angsuan, Teluk Intan pula dihubungkan dengan kereta api. Kemudahan asas yang lain seperti lampu dan bekalan air paip. Ini menunjukkan pembangunan yang dibina oleh pemerintah British sebenarnya adalah untuk mudah mengeksport biji timah ke Britain dan menguatkan kedudukan Britain di mata dunia. Yang kedua ialah kemasukan imigran dan pelabur luar. Perak kaya dengan hasil bumi biji timah yang menyebabkan British tertarik dengan kekayaan tersebut. Setelah menguasai Perak, British menggunakan bahan mentah sepenuhnya untuk mencari keuntungan mereka. Kemajuan dalam perusahaan biji timah di Perak setelah British bertapak amat mengagumkan dan Perak mula muncul sebagai negeri pengeksport biji timah. British telah menggalakkan pelabur-pelabur melabur di Perak. Wujudnya berbagai institusi untuk memenuhi keperluan, contohnya pembangunan sistem ekonomi kolonial seperti Sime Darby. Pada tahun 1882, sebuah syarikat Perancis telah membuka lumbung biji timah di jajahan Kinta, Perak. Hal ini juga telah menggalakkan kemasukan ramai buruh asing terutamanya Cina dan India. Oleh itu, sistem residen yang diperkenalkan telah membawa kepada pertambahan penduduk yang pesat di negeri-negeri Melayu. Pelaksanaan dasar buruh yang longgar dan galakan British menyebabkan imigran Cina dan India secara beramai-ramai datang ke tanah Melayu dan terbentuknya masyarakat majmuk.
Sistem penghambaan dan buruh paksa juga turut dihapuskan oleh Sir Lo di Perak pada tahun 1884. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Syafiq. Secara kesimpulannya, saya ingin merumuskan tentang kesimpulan yang terdapat di peristiwa campur tangan British di Tanah Melayu, khususnya di Perak. Apa yang kita dapat lihat, campur tangan British ini merupakan salah satu campur tangan yang di mana mereka ingin mengambil peluang dan ruang di atas faktor-faktor yang membolehkan mereka memasuki skala pentadbiran secara tak langsung, dapat merubah pentadbiran dan juga melibatkan diri secara tidak langsung di dalam hal ehwal tempatan yang berada di Perak. Kita juga sedia tahu bahawa Perak merupakan antara negeri yang terawal yang menerima kemasukan pengaruh politik di British. Kita juga dapat melihat juga perjanjian Pangkor pada tahun 1874 juga termeterainya dengan apabila British memasuki campur tangan di Perak. Kita juga dapat lihat bahawa faktor-faktor perjanjian Pangkor pada tahun 1874 juga banyak merubah sistem pentadbiran hal ehwal tempatan, dan apa yang kita dapat simpulkan bahawa kita dapat 3 faktor-faktor yang utama dan juga faktor-faktor yang besar yang menyebabkan campur tangan British di Perak, iaitu yang pertama sekali ialah kekayaan bumi yang berada di Perak, kerana Perak merupakan antara negeri yang kaya dengan biji timah dan juga kekayaan bumi yang menjadikan yang orang kata macam yang diinginkan oleh pihak British. Yang kedua ialah penggeseran pembesar-pembesar untuk berkuasa, iaitu merebut tahta-tahta, seperti mana kita dapat lihat bahawa pembesar-pembesar Melayu yang ingin merebutkan tahta-tahta untuk menjadi seorang yang berkuasa dalam pentadbiran untuk mengaut keuntungan. Yang terakhir ialah kacau bilau yang berlaku di Larut antara puak-puak Cina yang menyebabkan tercetusnya Perang Larut yang bermula pada tahun 1861. Secara kesimpulannya juga kita dapat banyak iktibar daripada peristiwa yang berlaku campur tangan Inggeris di Perak, dan kita sebagai rakyat Malaysia sememangnya wajib untuk mengetahui sejarah negara tanah air kita supaya dapat mengenali diri sendiri, dapat mengenali bangsa dan juga negara dengan lebih jelas, serta dapat melahirkan kesedaran dan keinsafan. Juga tolak ansur juga dapat dilahirkan ke arah mewujudkan negara aman dan makmur. Dan pada itu juga sifat cemburu, tamak dan lain-lain boleh membawa kepada keruntuhan sesebuah kerajaan. Sifat zalim oleh pemerintah, seperti mana kita dapat lihat juga sifat-sifat zalim untuk merebutkan takhta dan kuasa pemerintah ni, antara punca sebuah kerajaan itu musnah ataupun lemah. So kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya membuang segala sifat-sifat yang tak baik ini supaya dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.